Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadullah ta'ala wa nashkuruh wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin alladhi ballagha risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah hatta ataahu al-yaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Summa amma ba'd. Pertamanya mari kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat kita meneruskan kuliah seperti mana kita jadualkan. InsyaAllah pada hari ini kita sambung pada muka surat 125. Masih lagi dalam tajuk hujah-hujah ahli sunnah wal jamaah terhadap golongan murjiah, bahawa iman itu bertambah dan berkurang. Iman seseorang itu bertambah dan berkurang. Bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Setelah dibacakan dalil-dalil berkaitan dengan pertambahan iman dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti ayat wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana, apabila dibacakan ke atas mereka ayat-ayat Allah bertambah iman mereka, dan ayat wa yazidullahu allazina ihtadaw huda, Allah Subhanahu wa taala menambahkan hidayah terhadap orang-orang yang mengikuti hidayah Allah Subhanahu wa taala. Wa yazdadal ladzina amanu imana, dan orang-orang yang beriman bertambah imannya. Ayat huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim, dialah Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan as-sakinah, ketenangan dalam hati kaum mukminin, agar insyaallah lagi jelas sini. Okey. Ini jadi kita kena buku lagi. Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allah Subhanahu wa taala menurunkan as-sakinah dalam hati orang-orang beriman. Allah turunkan ketenangan dalam hati orang-orang beriman setelah mereka redha dengan ketetapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perjanjian Al-Hudaybiyah. Liyazdadu imanan ma'a imanihim, agar bertambah iman mereka dengan iman yang sedia ada pada mereka. Ayat Al-Quran, alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Orang-orang beriman tatkala ditakutkan bahawa kaum musyrikin akan kembali menyerang Madinah Munawwarah, berita tersebut menyebabkan mereka bertambah iman mereka, dan mereka berkata hasbunallahu wa ni'mal wakil. Bila dibacakan ayat-ayat ini, maka jawapan diberikan oleh golongan murji'atul fuqaha. Mereka mengatakan bahawa ayat-ayat ini memang menunjukkan bahawa iman bertambah, namun maksud ayat ini bukanlah iman bertambah dalam hati seseorang, namun yang bertambah adalah urusan-urusan yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan. Yang bertambah adalah hukum-hukum syarak. Yang bertambah adalah ayat-ayat Al-Quran. Bila ayat Quran turun, maka
bertambahlah iman, iaitu bertambah ayat yang perlu diimani. Kerana mereka maksudkan iman pada pandangan mereka adalah membenarkan. Jadi bila ayat Quran turun, maka bertambahlah sesuatu yang perlu diimani. Jadi mereka kata bukan iman bertambah. Dalil-dalil ini menunjukkan bahawa bertambahlah sesuatu ataupun sesuatu yang perlu diimani. Maka murji'atul fuqaha mereka mengatakan bahawa iman bertambah, akan sentiasa bertambah ketika ayat Quran turun. Bila turun Quran bertambah sehinggalah Nabi wafat. Bila Nabi wafat tak ada lagi bertambah. Sebab apa? Hukum tidak ada lagi, hukum baru yang perlu diimani. Pandangan ini pandangan yang lemah, kerana pandangan yang telah ditolak dan kita sebutkan Syekh Ibn Abdul Aziz rahimahullah pada pertemuan yang lepas kita bacakan. Beliau kata walaupun jawapan itu salah dan jawapan yang diberikan itu boleh dimaknakan pada setengah ayat dengan makna yang betul, iaitu pada bila ayat Quran bertambah, turun ayat Quran, maka bertambahlah iman, betul lah. Namun pertambahan itu bukan sekadar pada ayat itu, pertambahan itu berlaku juga dalam hati seorang beriman. Jadi kata Syekh, walaupun boleh cara tafsiran begini boleh ditafsirkan beberapa ayat dengan beberapa wajah yang ada dalam bentuk-bentuk pertambahan iman, kerana iman itu bertambah pertama dari segi syarak. Allah turunkan Al-Quran, bertambah iman dengan bertambahnya ayat Al-Quran. Iman juga bertambah kerana daripada perbuatan seorang mukmin, bertambah khusyuk, bertambah tenang hati seseorang itu bertambah raja, mengharap, bertambah khauf pada hukuman Allah. Itu juga berlaku, tidak boleh dinafikan. Jadi kata Syekh, kalau ayat-ayat begitu dimaknakan begitu, macam mana nak jawab dengan ayat Allah kata huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin? Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan as-sakinah, ketenangan dalam hati orang beriman setelah mereka redha dengan ketetapan Nabi SAW dalam perjanjian Hudaibiyah. Mereka pada awalnya tidak bersetuju, namun Nabi tetapkan. Nabi buat keputusan sendiri. Nabi dengan tegas buat keputusan, bersetuju dengan syarat-syarat yang diletakkan oleh golongan musyrikin, oleh wakil golongan musyrikin. Jadi Allah kata, oleh kerana orang beriman, mereka reda ataupun mereka terima apa yang Nabi tetapkan pada mereka, Allah Subhanahu turunkan ketenangan selepasnya. Mereka merasa tenang di atas sunnah. Dan ini satu perkara sangat penting. Kadang-kadang kita dengar satu hukum, kita rasa macam ada something dalam hati kita. Kadang-kadang sebab hukum tu kena kat kita, kita rasa macam tak adil lah. Bila masuk dalam, takkan nak kena begini. Contohnya banyak perkara, termasuk dalam bab taat pada pemerintah. Contoh, wajib taat pada pemerintah. Kadang-kadang kita rasa macam tak betul tu pemerintah tu, tak taat macam mana. Ada masanya kita rasa tak betul, ada masanya kita rasa betul. Memang begitu. Setengah keadaan pemerintah tidak adil, pemerintah melakukan, tidak memberi hak kepada orang yang berhak, atau memaksa satu perkara yang sepatutnya, ya. Namun prinsip tak berubah. Prinsip tidak berubah. Ketaatan kepada pemerintah dalam perkara yang ma'ruf tidak berubah kerana perbuatan seorang pemerintah. Gitu juga kita, contoh antara kita katalah dalam setengah daripada jabatan agama sendiri, contoh, kadang-kadang kita tak setuju dengan jawapan ataupun pandangan mufti, pandangan pejabat dalam keputusan-keputusan yang dibuat sebagainya, ia tak setuju. Namun pihak yang mewakili kerajaan itu perlu dihormati. Asasnya, dasarnya, pada bab kita tidak setuju, tapi bukan menjatuhkan kredibiliti, bukan menarik ketaatan daripada pihak pemerintah. Kerana kalau kita kat dunia ni tak taat pada pemerintah, nak taat pada siapa? Semua orang nak memerintah. Kalau dibiarkan, semua orang nak memerintah, dan akhirnya berlaku huru-hara dalam masyarakat. Dan dalam bab ini, sahabat-sahabat taat kepada perintah Nabi SAW. Walaupun pada ketika itu mereka pada peringkat awalnya merasa berat, bukan tak redha, tapi rasa berat. Hati manusia begitu. Kalaulah begitu berlaku pada zaman Nabi SAW, yang memang seorang yang maksum, keputusan dibuat dengan keputusan yang penuh adil dan penuh hikmah, juga masih ada di kalangan sahabat rasa macam tak kena, kerana manusia cara fikir tak sama. Macam mana dengan pemerintah yang memang tak adil?
Lebih banyaklah perasaan tak puas hati itu wujud. Namun prinsip perlu dipertahankan. Prinsip dan apa yang Allah Subhanahu perintahkan supaya kita taat kepada Allah, taat kepada Rasul dan juga orang-orang yang memerintah ataupun orang-orang yang berkuasa di kalangan kita, prinsip itu perlu kita kekalkan. Walaupun kadang-kadang kita ni bukan baik sangat. Kadang-kadang sebagai rakyat, sebagai orang awam, sebagai masyarakat biasa, kadang-kadang kita pun terlanggar sebahagian undang-undang. Namun kesalahan kita tidak menyebabkan kita mengubah prinsip. Sama seperti kita wajib taat pada Allah dan Rasulnya. Jangan kerana kita tersalah dalam buat satu maksiat, kita halalkan maksiat tersebut. Tak boleh. Maksiat tetap maksiat. Kadang-kadang kita bukan baik sangat. Benda yang jelas memang Allah haramkan. Kadang-kadang sebagai manusia kita terlanjur, kita tersilap dan sebagainya. Jangan kerana nak pertahankan diri, kita mengubah hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey, sahabat-sahabat, tatkala mereka redha dengan ketetapan Nabi SAW, mereka terima akur dengan keputusan yang Allah tetapkan, Allah turunkan ketenangan dalam hati mereka setelah mereka kembali ke Madinah Munawarah. Kembali ke Madinah. Kata Ibn Abbas rahimahullah, dalam konteks ayat ni, ayat Quran ketika itu Allah kata Allah turunkan ketenangan dalam hati mereka menyebabkan iman mereka bertambah bersama dengan iman yang sedia ada. Bertambah lagi di atas iman yang sedia ada. Kat mana sesuatu macam mana tafsirkan dengan tafsiran kalian? Kalian kata semua ayat ni maknanya yang bertambah ada sesuatu yang perlu diimani. Kat sini apa yang perlu diimani? Tak ada kaitan. Ayat ni tak ada kaitan dengan hukum syariat baru yang turun. Tak ada. Sahabat-sahabat iman bertambah setelah mereka kembali ke Madinah Munawarah. Ayat ni ceritakan balik ketika Allah bahawa keadaan hati mereka tenang dan bertambah iman mereka. Jadi tak boleh tafsirkan dengan takwilan-takwilan tersebut. Begitu juga berkaitan dengan berita berkaitan dengan peperangan Uhud. Setelah dalam sahabat-sahabat ramai yang cedera dalam peperangan Uhud yang berbaki, bila mereka dapat berita bahawa Quraisy nak senang semula Madinah Al-Munawwarah di Hamra Al-Asad, peperangan Hamra Al-Asad yang berlaku pada hari Ahad. Hari Sabtu berlaku peperangan Uhud. Hari Ahad berlaku Hamra Al-Asad. Dinamakan sebagai Ghazwah sebab Nabi ikut serta, bersedia untuk perang, dah pakai baju perang. Namun walaupun tidak berlaku pertempuran, tetap dinamakan sebagai Ghazwah. Jadi peperangan Hamra Al-Asad tidak berlaku pertempuran, tapi dia ada dinamakan sebagai Ghazwah. Ghazwah apabila Nabi SAW dah pakai baju perang, bersedia untuk perang, jadi tak jadi pertempuran, tetap dinamakan sebagai Ghazwah. Jadi Ghazwah Hamra Al-Asad. Hamra Al-Asad berlaku tidak jauh daripada Madinah Munawarah, lebih kurang 30 km. Bila sebelum berlaku ghazwah tadi, ada berita datang kepada kaum mukminin bahawa dalam keadaan mereka tengah penat, dengan berita bahawa kaum musyrikin nak balik semula serang Madinah Munawarah. Allah kata dengan berita yang dibawa tersebut bertambah iman mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertambah iman mereka. Dan mereka berkata hasbunallah wa ni'mal wakil. Dalam konteks ni, bolehkah maknakan dengan bertambahnya syariat suatu benda yang baru? Tak kena mengena. Tidak ada kena mengena. Jadi ayat yang dikatakan bertambah iman kerana tambahnya ayat Quran, betul. Itu tak dinafikan. Namun jangan nafikan bahawa iman manusia juga bertambah atas datang daripada perbuatan hamba sendiri. Hamba yang taat kepada Allah, hamba yang makin khusyuk di depan Allah Subhanahu ketika solatnya, ketika zikirnya, hamba yang hanya bertawakal pada Allah. Ini juga sebab-sebab pertambahan iman yang tidak boleh dinafikan. Jadi masalah yang berlaku bukan pada menafikan makna bertambahnya iman kerana turunnya Al-Quran, tapi ialah pada bab menafikan wujudnya pertambahan iman dalam hati seseorang. Dan sentiasa orang-orang yang melakukan kesilapan ni, terutama orang-orang ahli bid'ah, saya tak kata dalam bab ini golongan fuqaha, jemaah fuqaha, tapi secara umumnya sentiasa kita nampak termasuk dalam bab menafikan sifat. Bab menafikan sifat, kadang-kadang kita nampak ada orang bawakan tafsir sahabat secara umum berkaitan dengan tafsir secara siyak secara umum. Contohnya kalau ayat berkaitan dengan ayat berkaitan dengan saq, mereka kata ini berkaitan dengan kedahsyatan hari kiamat dan sebagainya. Allah tak isbat, Allah Subhanahu wa taala tidak maksudkan dengan saq itu adalah sifat saq Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya.
mereka bawakan ayat siyak, tapi masalah bukan pada makna siyak, bukan makna konteks. Masalah ialah pada penafian sifat yang Allah nisbahkan pada dirinya. Bab sak tak masalah kerana memang ulama khilaf dalam ada makna, ada dua makna dalam bahasa Arab. Contoh bab yad, bab tangan. Tangan Allah kadang-kadang boleh bermakna kuasa, betul tidak? Dari segi konteksnya, betul? Kalau dari konteks boleh dia maknakan dengan kuasa sebagainya, tapi masalah bukan pada makna tersebut. Sebab makna boleh kita maknakan secara kalimah per kalimah dan makna juga boleh dimaknakan dengan konteks. Sebahagian ayat Quran saya nak terjemahkan satu-satu, saya baca umum je. Sebab kita nak cepat kadang-kadang. Jadi kita fahamkan konteks tertentu. Masalah yang berlaku bukan pada pemahaman atau penafsiran berdasarkan pada konteks. Masalah yang berlaku adalah penafian terhadap sesuatu yang Allah sebutkan, yang Allah nisbahkan pada dirinya. Saya selalu buat contoh-contoh yang sama. Saya buat, kita selalu minum kat bawah. Kita kata, saya tanya Abu Maaz, ikut malam ni minum. Kata, jangan risau Ustaz, muka saya first kali kat sana. Jadi bila dia kata muka saya first kat sana, artinya apa? Bukan muka dia cabut ataupun potong muka sana, tak. Semualah. Mana dia sendirilah yang akan first kali ada kat sana, maksudnya. Tapi makna begitu, kita faham. Muka, ya. Penggunaan kalimah muka artinya merangkumi keseluruhan dirinya. Akan pergi sekali ikut makan malam ni. Kita faham secara konteks. Tetapi dalam secara perkataannya, apa yang dinisbahkan pada Abu Mu'az adalah sebahagian daripada sifatnya. Sebahagian daripada sifatnya. Adakah Abu Mu'az dinafikan dia ada muka? Sebab dia ada muka lah dinisbahkan sebahagian sifat kepadanya. Betul tak? Betul. Itu tafsiran ni yang sering berlaku. Okey, untuk ayat-ayat berkaitan dengan bab iman ni, bab iman, Ahli Sunnah kata iman bertambah dan berkurang. Dalilnya sekian, sekian dan sekian. Jadi orang yang sebagai orang Islam, tak ada seorang pun yang kata saya nak lawan Quran. Tidak. Jadi mereka cuba cari jawapan. Namun jawapan yang dikemukakan oleh golongan Murji'ah Fuqaha, jawapan yang tidak memuaskan. Sebab apa? Dia sesuai pada setengah konteks dengan tidak sesuai keseluruhan konteks, dan setengah ayat langsung tak kena. Setengah ayat berkaitan pertambahan iman langsung tak kena. Seperti ayat Allah turunkan ketenangan pada sahabat ketika pulang daripada Hudaibiyah. Ayat berkaitan dengan bertambah iman dalam hati sahabat tatkala diberitakan bahawa kaum musyrikin ingin menyerang mereka, kembali menyerang mereka. Dan juga beberapa ayat yang lain disebutkan oleh Syekh. Okey, sekarang kita masuk kepada muka surat 125. Kata Syekh, ini hujah yang paling kuat yang disebutkan oleh sebahagian daripada orang mengatakan iman tidak bertambah dan berkurang. Apa dia? Hadis. Hujah muka surat 125. Manakala tafsiran terhadap ayat ini yang diriwayatkan oleh Al-Faqih Abu Lais Al-Samarqandi rahimahullah. Ini Abu Lais Al-Samarqandi, penulis kitab Tanbihul Ghafilin. Sama juga beliau ada kitab namanya At-Tafsir. Kitab tafsir namanya At-Tafsir. Iaitu beliau berkata, kami telah diberitahu oleh Muhammad bin Fadl bin Abul Qasim As-Sabazi. Saya hari ini tak ada bahasa kitab Arab. Jadi saya baca apa yang ada kat Rumi. Siapa tak perasan dia punya tak ingat tak? Tak boleh kita baca apa yang ada di depan. Muhammad bin Fadl bin Abu Qasim As-Sabazi, untuk pengetahuan sahabat-sahabat yang kat dewan tahu. Datang hari tak sempat bawa buku ni, buku-buku pinjam. Jadi tak ada kitab di depan ni sebab ada urusan di Segamat baru sampai daripada terus ke sini. Dia tak sempat, masa keadaan jalan tidak mengizinkan untuk singgah ambil kitab. Jadi ada kitab Arab yang tak ada. Jadi anda bergantung terus kepada teks yang ada dalam teks Rumi yang ada di depan ni. Walaupun tajuk ni memang dah baca lah, kita dah baca pada pertemuan lepas pun sebahagiannya. Manakala tafsiran terhadap ayat ini yang diriwayatkan oleh Al-Faqih Abu Lais As-Samarqandi rahimahullah, iaitu beliau berkata, kami telah diberitahu oleh Muhammad bin Al-Fadl bin Abu Qasim As-Sabazi telah berkata, kami telah diberitahu oleh Yahya bin Isa. Beliau telah berkata, kami telah diberitahu oleh Abu Muti'
Abu Muti al-Balkhi ni, Abu Muti al-Balkhi, daripada Hamad bin Salamah, daripada Abu al-Muhazzam ni, Abu al-Muhazzim, Abu al-Muhazzim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah berkata, rombongan Bani Thaqif. Abu Muhazzim ni nama beliau, salah satu contoh yang disebutkan dalam kitab dalam subjek ad-du'afa masa kami belajar di Madinah Munawwarah. Jadi Abu Muhazzim, tak silap saya lah, kat sini terjemahkan Abu Muhazzam. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah berkata, rombongan Bani Thaqif. Bani Thaqif dari mana? Kalau sebut Bani Thaqif kat mana? Bani Thaqif ni daripada Taif. Kita kalau sebut orang Arab ni, sebut Bani Thaqif, otak kita sebut Taif. Kalau sebut Ansar, Madinah lah. Kalau sebut Muhajirin, Mekah. Kalau sebut contoh kita sebut Ahli Najd. Ahli Najd ni daripada Riyadh, Qatar dan sebagainya. Ni Ahli Najd. Mana kalau sebut Bani Tamim, Ahli Najd itu. Bani Tamim daripada Ahli Najd. Ni nama-nama bani-bani keluarga-keluarga besar ni, zaman-zaman Nabi ni kita kena tahu, sebab kita dalam hadis ni penting untuk kita tahu peta. Barakallahu fiik. Jadi Bani Thaqif daripada Taif, iaitu kabilah kedua besar selepas, atau kedua kuat selepas Quraisy. Quraisy ni kabilah yang paling hebat lah dalam masyarakat Arab. Yang kedua hebat, yang biasanya nama sebut adalah Bani Thaqif. Thaqif ni dia dari segi keagamaan Quraisy. Sebab apa? Sebab faktor agama. Ada Mekah, ada Kaabah di tempat mereka. Thaqif ada Uqas, ada suq Uqas, pasar-pasar di Taif. Mana orang Arab ni sama ada dia pergi Mekah atau pergi Taif. Sampai sekarang pergi Mekah buat umrah, kita umrah, lepas tu melancong kat Taif. Orang zaman dulu pun dia Taif ni punya kedudukan yang special. Suq Uqas ada kat sana. Uqas tempat mereka lawan syair. Syair baik ya baru bawa datang gantung kat Kaabah. Lawan kat mana? Lawan berlomba di Uqas, di pasar di Taif. Thaqif ni dia sebab nama Taif, dia ada hebat di segi teknologi. Dia boleh bina pagar tutup mana jalan masuk Taif tu. Orang nak masuk mesti dengan izin mereka. Mekah ni kota Mekah, tapi terbuka. Orang terbuka masuk. Taif dengan nama Taif sebab dia berpagar, kota yang berpagar. Betul Abrahah masa nak masuk sekalipun mereka terpaksa bukakan pagar sebab nampak gajah datang dengan tentera ramai, terpaksa buka pagar. Sedangkan mereka sangat benci pada Abrahah dan mereka sangat cintakan Kaabah. Ini kisah macam mana Abrahah datang sampai ke Makkah Al-Mukarramah. Di Bani Thaqif mereka adalah kabilah yang hebat lah, kabilah yang hebat. Mereka masuk Islam lambat. Mereka ni yang banyak bila Nabi banyak minta nego dengan Nabi. Kita banyak lah. Dia kata kalau nak masuk Islam boleh tak? Aku masuk Islam, aku tak nak semayang. Kalau kami masuk semayang, nak Islam, kau tak nak semayang boleh ke? Dia kata tak boleh, solat wajib. Habis kalau kami masuk Islam tapi tak nak puasa, tak boleh, Nabi tak bagi. Kami masuk Islam tapi tak nak zakat. Tak zakat. Saya tak ada lah, mana nego yang banyak lah. Tapi sampai pada bab zakat, Nabi kata tak apa, masuk dulu. Yang ada mana kat sini dalam fiqh, dalam bab berdakwah ni, ada bab yang kita boleh tolak ansur, kita ambil peluang dia boleh faham kemudian. Setengah pada bab tak boleh tolak ansur. Bab tauhid, tak ada saya masuk Islam tapi saya nak raya Christmas. Saya nak masuk Islam tapi saya nak sambut Christmas, saya nak sambut Deepawali, saya nak sambut semua sekali. Jadi tak boleh masuk Islam, jadikan jiwa sebagai jiwa seorang Muslim. Yang Islam sambut Christmas lagi teruk lah. Yang sedia Islam pergi sambut perayaan-perayaan yang mengandungi kepercayaan syirik terhadap hak Allah Subhanahu Wa Taala, ini sangat jauh. Jadi kalau masuk Islam ada setengah bab akidah kita ada teransur. Bab akidah masuk Islam tapi saya tak nak, bab solat tak boleh teransur. Bab tertentu, bab harta contohnya, seorang takkan mampu keluarkan zakat kecuali di kalangan orang yang betul-betul solat. Orang dia dah solat, bila dia dah solat, dia tahu tujuan dia hidup sebagai dia dah solat, dia puasa, dia tahu tauhid, dia akan automatik dia yang nak
Dia nak keluarkan zakat. Ini dalam bab fiqh dalam berdakwah. Okey, Bani Saqif dalam yang apa disebutkan oleh Abu Lais As-Samarqandi dalam kitab Ghalab At-Tafsir, beliau kata rombongan, ni riwayat yang beliau dapat, beliau kata rombongan Bani Saqif telah datang berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka bertanya, "Wahai Rasulullah, adakah iman bertambah dan berkurang?" Hebat soalan. Macam kalau kita dengar pun kita tak, hadis betul ke? Tiba-tiba, adakah iman bertambah dan berkurang? Maka bagi dia menjawab, tidak. Iman adalah sempurna di hati. Ia adalah sempurna di hati. Ia adalah bertambah kufur dan berkurangnya ialah syirik. Kan? Tidak, ia adalah sempurna di hati. Ianya tidak bertambah dan tidak berkurang sebenarnya. Tidak bertambah dan berkurang. Macam mana nak cari teks? Ada kitab Arab, Syekh. Apa yang baca, Syekh? Barakallahu. Nak pinjam. Nak tak ada kitab. Okay. Pinjam hari ni insya-Allah. Kerja bagus, ada ustaz-ustaz datang ni. Ada ustaz-ustaz sama lagi. Boleh pinjam kitab dan pinjam minta ilmu. Okey. Dah hafal, masya-Allah. Barakallahu Syekh, barakallahu. Okey. Dan anak cadang nantilah. Mungkin kalau nanti ada cadang kelas, boleh juga kita adakan kelas dalam kitab. Memang baca kitab Arab. Jadi caranya nak tahu makna, terjemahkan, tuliskan makna kat bawah kataan tertentu. Jadi kita boleh agak tu. Itu pun cara yang baiklah. Okey. Okey. Dia kata faqalu ya Rasulullah al-imanu yazid wa yanqus. Mereka kata, ya Rasulullah, adakah iman itu bertambah dan berkurang? Faqala, maka Nabi menjawab, la. Al-imanu mukammalun fil qalbi. Iman telah sempurna dalam hati. Iman disempurnakan dalam hati. Ziyadatuhu kufrun. Kalau kata iman itu bertambah, jadi kafir. Sebab apa? Tambah apa lagi kalau dah sempurna? Kalau bertambah artinya, dia tak sempurna dah tu. Wa nuqsanuhu syirkun. Kalau kata iman itu berkurang, jadi syirik. Mana boleh syak? Oh, hadis hebat ni. Hadis ni jawapan yang tuntas terhadap masalah. Maka selesai masalah. Tak selesai. Kenapa? Hadis palsu. Kalau ada hadis-hadis yang ceritanya, sebab itulah ulama kata sebelum kita baca komen Ibn Abil Is rahimahullah, kita dah tahu palsu. Dari apa? Dulu ikut kelas Dr. Zaimi, habis tak habis? Dan kitab Al-Manar Al-Munif. Al-Manar Al-Munif 20 kaedah untuk mengetahui hadis palsu. Antaranya rakakatul lafzi. Mana bahasa Arab dia pun tonggang langgang. Satu. Yang kedua, dia mujazafat, cerita tentang benda yang melampau. Ataupun cerita tentang satu masalah terlalu detail. Permasalahan-permasalahan yang terlalu detail berlaku pada pergaduhan, pada perbezaan pandangan pada kurun-kurun selepasnya dan sebagainya. Ini antara yang kita nampak je, lafaznya tak kena. Satu, ada ulama yang pertikaikan cara penggunaan mukammalun fil qalbi. Yang kedua, dari segi isunya, isu bertambah dan berkurang, Nabi detail, Nabi ceritakan secara detail, menyokong pandangan golongan Murji'ah. Ini satu benda yang nampak zahirnya tak jelas. Sebab itu semua hadis palsu diketahui dengan tengok saja hadis palsu, kita tahu dia palsu. Jadi macam mana nak buktikan? Baru dari kepalsuan, dan nak buktikan palsu baru kita tengok pada sanad. Kalau tak, nak sekarang nak tahu palsu tak perlu tengok pun, tahu dah dia palsu. Hadis siapa-siapa yang sambut tahun baru, siapa sambut tahun yang baca doa pada akhir tahun dan awal tahun sebagainya, pahala seperti 70,000 malaikat, 70,000 syuhada, siddiqin, syuhada dan salihin, seperti 70,000 macam-macam lah dia punya nama. Semua nama dalam Islam ni, daripada rasul-rasul, nabi-nabi, siddiqin, syuhada,
salihin, daripada orang-orang semua nama-nama baik diletakkan, kita nampak dah tahu dah hadis ni palsu. Cuma macam mana nak buktikan? Cara nak berhujah, kita tengok pada sanad. Ada sanad ke tak ada sanad? Kalau tak ada sanad, settle. La aslalah, tak ada asal, tak ada benda yang perlu kita rujuk. Hadis berkaitan dengan kelebihan tarawih tiap-tiap malam, malam pertama, kedua, tiga, empat, tak ada asal. Sanad pun tak ada. Kalau dibawakan sanad, kita tengok sanad tadi benar atau tidak. Sanad tadi, buku tadi, sanadnya baru kita cek berdasarkan pada sanad. Kalau tak ada asal, dia tertolak. Sebab tu saya ingat soalan Abu Talha tanya berkaitan dengan dalam Ihya Ulumuddin. Dia katakan cuma ada beberapa hadis sahaja yang palsu, beberapa hadis sahaja. Dia katakan dibawakan video, saya pernah tengok hari tu, kata nak jawab. Yang disebutkan itu hanya bab la aslalahu, la aslalah, yang tak ada la aslalahu yang disebutkan oleh Subki. Memang hadis yang tak ada asal pun banyak dalam Ihya Ulumuddin, disebutkan oleh ulama besar Syafi'i, mazhab Syafi'i sendiri. Jadi jawapan kat video tu dia hanya fokus pada la aslalah. La aslalah salah satu daripada kaedah untuk mengetahui hadis palsu. Tapi ada hadis yang ada sanad pun boleh jadi palsu, disebutkan sanad. Okey, macam mana dia boleh jadi palsu? Kita tengok jawapan Ibnu Katsir rahimahullah. Faqad su'ila syekhuna Syekh Imaduddin Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Jelas Ibnu Abil Is anak murid pada Ibnu Katsir rahimahullah. Dan telah ditanya Syekh kami, Syekh Imaduddin Ibnu Katsir rahimahullah, an hadzal hadis, tentang hadis ini. Okey. Fa ajaba, maka Ibnu Katsir menjawab, bi annal isnada min Abi Laits ila Abi Muti' majhulun. Isnad ni daripada Abu Laits As-Samarqandi, iaitu daripada pengarang, sampai kepada Abu Muti' sebelum Abu Muhazzim, Abu Muti' Al-Balkhi, iaitu periwayat perawi kitab Fiqhul Akbar. Fiqhul Akbar diriwayatkan oleh Abu Muti' Al-Balkhi. Dari segi sanadnya, perawinya lemah. Namun dari segi kandungan, ulama kenapa terima kitab Fiqhul Akbar? Bukan kerana menerima bahawa itu pandangan ataupun itu adalah qaul Abu Hanifah, namun isi kandungan dia bertepatan dengan kandungan akidah salafus salih. Dan bila diriwayatkan oleh Abu Muti' Al-Balkhi, walaupun mungkin dari segi catatan disebut kepada Abu Hanifah secara salah, kalau salah sekalipun, namun kitab tu wujud sejak zaman tersebut dan menjawab segala persoalan yang ada pada zaman tersebut. Sebab tu ulama masih lagi menerima kitab Fiqhul Akbar yang disebahkan kepada Abu Hanifah. Hakikatnya kitab tersebut wallahu alam tidak sabit, walaupun ulama Hanafiyah kebanyakannya mengatakan bahawa itu adalah karangan Abu Hanifah. Kenapa? Sebab Abu Muti' Al-Balkhi. Jadi daripada sanad nama-nama perawi daripada Abi Laits As-Samarqandi sampai Abu Muti' Al-Balkhi majhulun. Apa itu majhulun? Tak dikenali mereka. Mereka tak dikenali. Perawi ni, semua perawi-perawi dikenali. Mereka meninggal pada tahun bila? Mereka pernah belajar ke negara mana? Dan kemungkinan mereka bertemu antara guru dan kemungkinan besar mereka pelajar tersebut pernah mengambil ilmu dan hadir dalam majlis gurunya. Kalau kata Imam Bukhari, bukan kemungkinan, confirmkan dulu dia memang anak murid. Tapi kalau confirm, contoh orang ceritakan daripada saya di Baitul Salam, yang datang berapa ramai? Susah juga nak confirmkan. Sebab tu Al-Bukhari syaratkan betul-betul confirm dia hadir ambil ilmu. Mana berlakunya pertemuan itu satu syarat yang ketat. Betul, Sahih Bukhari dengan beliau letakkan syarat yang ketat, beliau boleh saring hadis-hadis yang beliau hafal ikut syarat tersebut. Sangat hebat. Betul, ulama bila nak tengok pada syarat Bukhari, bila sebahagian pada hadis yang dikritik pada Al-Bukhari bukan kerana tak sahih, tapi kerana dia kata betul ke syarat, cukup syarat ke macam Bukhari letakkan. Syarat Sahih Bukhari sahih yang level yang tinggi, artinya level yang dengan syarat yang ketat. Okay, balik kepada hadis tadi. Hadis tadi daripada Abu Muti' Al-Balkhi sampai kepada siapa tadi? Daripada Abu Laits As-Samarqandi sampai Abu Muti' Al-Balkhi, perawinya majhulun.
Majhul. Siapa yang majhul? Tengok balik sanad tadi. Berkata Al-Faqih Abu Lais As-Samarqandi. Beliau berkata haddatsana Muhammad ibn Fadl. Siapa Muhammad bin Fadl? Tak tahu. Nama ada je. Nama disebutkan tapi tak dikenali siapa mereka. Tak tahu, tak saya tak si majhul hal atau majhul ain wallahu alam. Tapi dikata majhulun, tak dikenali. Abul Qasim As-Sabazi. Wa Abu Qasim As-Sabazi. Dia kata aku menceritakan kepada aku Muhammad bin Fadl dan Abul Qasim As-Sabazi. Keadaan dia tak diketahui mereka ni adakah ulama yang kuat hafalan ataupun tidak diketahui dan tak dicatatkan namanya dalam mana-mana kitab tarajum. Qala, mereka berdua berkata, haddatsana Faris bin Mardawai. Yang telah bercerita kepada kami Faris bin Mardawai. Faris bin Mardawai, siapa dia? Majhul. Keadaan hafalan juga majhul. Orangnya tak dikenali dan bagaimana hafalan juga tidak dikenali. Qala haddatsana Muhammad bin Fadl Al-Abid. Muhammad bin Fadl Al-Abid siapa? Kata Ibnu Katsir majhul. Walaupun namanya mungkin orangnya ada, tapi tak diketahui keadaan hafalannya atau memang orang yang tak dikenali. Wallahu alam. Qala haddatsana Yahya ibn Isa. Yahya bin Isa juga tak dikenali. Semua majhulun. Qala haddatsana Abu Muti'. Dia berkata Abu Muti' beritahu kepada aku. Okey, Abu Muti' dikenali. Daripada sanad daripada Abu Lais As-Samarqandi sampai kepada Abu Muti' majhulun, kata Ibnu Katsir. Majhulun. La yu'rafuna fi syai'in min kutubit tawarikh al-masyhurah. Tidak diperkenalkan dalam mana-mana kitab-kitab catatan tarikh yang masyhur. Tarikh masyhur ini tarikh berkaitan dengan keadaan perawi. Okey, jadi daripada Abu Lais, guru Abu Lais sampai pada Abu Muti' semua tak dikenali. Cukup dah untuk dhaif. Bukan dhaif, cukup dah untuk kata tidak lemah lah, terlalu lemah lah. Bukan mana segala penyakit riwayat ada. Nak kata munqati' pun dia, nak kata mu'dhal pun dia, dah habis dah berturut-turut. Mana cukup dah, lemah. Tapi tetap Ibnu Katsir jawab. Ibnu Katsir kata lagi, wa amma Abu Muti' pula yang dikenali fa huwa Al-Hakam ibn Abdullah ibn Maslamah Al-Balkhi. Bernama Abu Muti', kunyah beliau, nama beliau Al-Hakam ibn Abdullah bin Maslamah Al-Balkhi. Dha'afahu Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad kata dhaif. Ahmad kata dhaif. Wa Yahya bin Ma'in, begitu Yahya bin Ma'in. Wa Amr bin Adi Al-Fallas. Amr bin Adi Al-Fallas juga kata dhaif. Wal Bukhari juga dihukumkan dhaif oleh Imam Bukhari. Wa Abu Dawud wa Nasa'i wa Abu Hatim Ar-Razi wa Abu Hatim Al-Busti, iaitu Ibn Hibban. Semua kata dhaif. Imam Ahmad kata dhaif, Yahya bin Ma'in kata dhaif, Al-Fallas kata dhaif, Al-Bukhari kata dhaif, Abu Dawud kata dhaif, An-Nasa'i kata dhaif, Abu Hatim Ar-Razi kata dhaif. Begitu juga Ibn Hibban Al-Busti kata dhaif. Wal-Uqaili, Al-Imam Al-Uqaili dalam kitab Ad-Du'afa. Contoh yang kami belajar kitab Al-Uqaili lah. Nama Abu Muti' disebutkan. Salah seorang yang hebat tapi tad'ifkan dari segi periwayatan, hebat dari segi keilmuannya. Wa Ibnu Adi, juga Ibnu Adi, wa Daruqutni wa ghairuhum. Bagi siapa yang tahu tentang pengkritik daripada mutasyaddidin sampai mutasahilin, semua kata dhaif. Sudan. Okey. Wa amma Abul Muhazzim, Muhazzim. Di sini dia terima. Wa amma Abul Muhazzim ar-rawi man ar-rawi an Abi Hurairah, manakala Abul Muhazzim perawi daripada Abu Hurairah. Faqad tasahhafa 'ala al-katib wasmuhu Yazid bin Sufyan. Okay. Namanya telah berubah, iaitu kepada hak kepada hak, tapi namanya asalnya Muhazzim, iaitu perawi daripada Abu Hurairah, iaitu anak murid Abu Hurairah. Siapa dia? Ismuhu Yazid bin Sufyan. Okay, Yazid bin Sufyan. Faqad da'afahu aidan ghairu wahid. Juga didhaifkan bukan seorang daripada ulama. Wa tarakahu Syu'bah bin Hajjaj. Syu'bah bin Hajjaj tinggalkan riwayat dia, tak terima.
Wa qala An-Nasa'i, kata An-Nasa'i matruk. Riwayatnya ditinggalkan, dia tidak diterima riwayatnya. Wa qad ittahamahu Syu'bah bil wad'i. Syu'bah kata dia ni pendusta. Dia ni Syu'bah kata dia mereka-reka hadis. Haitsu qala, dan Syu'bah berkata lau a'tauhu falsaini la haddathum bi 70 hadisan. Kata Syu'bah, kata Imam Syu'bah rahimahullah, kalau diberikan kepadanya falsain. Saya tak pasti falsain maknanya apa, kena cek maknanya. Dalam saya punya buku saya dah cek ni, tapi tak ingat apa nama. Kalau diberikan kepadanya dua falsain, la haddathum bi 70 hadisan. Dia akan ceritakan 70 hadis. Mungkin kalau dijumpa 2 hadis, belajar 2 hadis, tapi diceritakan 70 hadis. Syu'bah cerita bahawa dia ni cerita lebih cerita lebih. Kata Imam Syu'bah. Okey. Ini kata Imam Ibn Katsir meriwayatkan daripada Syu'bah. Jadi Ibn Katsir, bayangkan saya sekarang ni ada buku pun tak jumpa nama perawi. Belajar juga hadis. Tapi macam ni keadaannya. Ibn Katsir orang tanya, jawab detail. Nama dengar macam mana ulama zaman tu. Dengan nama perawi, tahu secara detail. Cara makna tak boleh terima. Secara perawi ni sampai sini majhul. Tak ada dalam kitab tarikh. Maksudnya dia hafal. Tak ada diriwayatkan dalam buku-buku. Manakala Abu Muti' al-Balkhi, dia didaifkan oleh 1, 2, 3, 4, 5 semua kali. Manakala tak ada perawi. Tinggal siapa? Yang tinggal cuma Abu Hurairah. Jadi Abu Hurairah sahabat. Tapi sabit ke tidak hadis itu diriwayatkan oleh Abu Hurairah? Jadi tidak sabit. Jadi hadis ni diriwayatkan oleh salsilah perawi-perawi yang majhulun dan juga perawi yang diittiham atau dikatakan dia memalsukan hadis. Okey. Jadi hadis yang dibawa oleh golongan murji'ah, fuqaha, hadis yang tidak boleh diterima. Bukan kerana lemah, bukan hadis dhaif, tapi hadis palsu. Hadis maudhu', hadis yang palsu dengan alasan-alasan yang disebutkan tadi. Sebab Ibn Abbas rahimahullah, beliau tak komen. Beliau cuma nukilkan kata-kata Ibn Katsir. Soalan saya, kenapa? Pertama dah jelas, betul? Yang kedua, Ibn Abbas bila berkaitan dengan mazhab Abu Hanifah, beliau tak nak cerita lebih. Sebab apa? Beliau pegawai dalam kerajaan Ahnaf, kerajaan Abu Hanifah. Ibn Abbas ulama mazhab Hanafi. Buku dituliskan kepada pengikut mazhab Hanafi. Nak dakwah, jadi nak sebut nama, nak cerita lebih-lebih, beliau tak cerita. Beliau biasanya bila berkaitan dengan mazhab Abu Hanifah, berkaitan dengan kesalahan-kesalahan ulama mazhab Hanafi, beliau menukilkan daripada mazhab lain. Tapi bawa dengan hujah. Ini salah satu fiqh dalam berdakwah, fiqh dalam menulis. Walaupun kalau tengok bab, tengok pada ketika menyerang murji'ah ke, yang betul-betul murji'ah yang tak ada kaitan dengan mazhab Hanafi, tak ada kaitan dengan ulama mazhab, beliau bantai habis-habisan. Sampai waktu kalau dah tumbuk, pijak lagi. Habis, lenyap habis. Tapi bila sampai pada bab berkaitan dengan pandangan-pandangan Abu Hanifah dan sebagainya, beliau sangat-sangat, satu, ulama besar. Yang kedua yang berkaitan dengan Hanafiyah sebagainya, satu, beliau juga orang besar dalam mazhab Abu Hanifah, ulama besar. Matan ni pula, matan Tahawi, matan Abu Hanifah. Matan penulisnya Tahawi bermazhab anak murid daripada anak murid Abu Hanifah. Jadi tak kenalah bincang ataupun cerita lebih-lebih. Sama lah kita, kan? Nak kritik Baitul Salam, jangan kat Baitul Salam. Contoh. Tak kena. Nak kritik mana lagi? Contoh mana pengurusi Baitul Salam. Tak boleh. Nak kritik dengan baik, menghormati tuan rumah, menghormati suasana. Dan itu sangat penting. Itu sangat bukan
kita menyembunyikan, tetapi hormat, adab, terutamanya ketika kita bercakap di kalangan orang-orang yang orang dihormati masyarakat. Kita jangan pergi bantai, tantah orang tu buat salah tak sesuai dengan kita punya pandangan. Kumpulan lain pula kita bantai macam tak ada hormat. Tak boleh. Yang jatuh kedudukan siapa? Bukan orang tu. Orang tu memang dia salah, orang tu ada salah. Tapi bila kita lemparkan perkataan yang tidak patut pada orang yang tak kena pada tempat, yang tertohmah adalah yang berkata. Sebab tu nak komen sendiri pun di tempat page ustaz-ustaz yang famous buat kesalahan. Jangan keluarkan perkataan yang menyebabkan kita ditohmah. Jangan, sebab apa? Sebab dia mempunyai pengaruh yang tersendiri. Jadi cara berdakwah adalah dengan ada cara yang tersendiri untuk berdakwah kepada orang-orang yang mempunyai kedudukan dan sebagainya. Manusia tak ada terlepas daripada silap. Yang boleh tahdir siapa? Bila gah sama gah lah. Yang sama-sama hebat. Kan? Ni belajar Arab tak? Nahu sarah tahu terbalik. Balaghah tak pernah dengar. Mantik dah dengar semua sekali. Tahzir orang yang tahu, yang mahir dengan agama walaupun tersalah, tak kena. Kita ada kaedah. Yang mampu tahzir, okey, orang yang berkedudukan, mufti ke, orang yang ada yang memang dikenali keilmuannya, orang seperti orang yang layak tahzir, mereka sesama mereka tu ni kan. Kita sebagai orang awam fokus pada apa? Fokus pada belajar fahamkan qaul tu betul-betul. Kalau benda batil, fahamkan betul-betul. Tahzir boleh, tapi bukan pada orang awam, pada anak kita. Jangan dengar suat tu Boleh tak? Boleh. Pada perkataan kita tu memberi kesan. Memberi kesan. Anak kita pergi dengar pelik-pelik, kata jangan. Tak boleh. Boleh tak tahzir? Boleh. Apabila seorang tu menzahirkan bid'ahnya, dia buat kesilapan terlalu banyak, boleh. Tapi perlu sesuaikan keadaan. Ibn Abbas rahimahullah, tatkala beliau dalam semua bab, anda tengok daripada awal kitab baca, tatkala berkaitan dengan mazhab Abu Hanifah berkaitan dengan ulama Hanafiyah, beliau hanya menukilkan atau cerita lembut atau minta bertolak ansur. Ini kaedah yang baik. Walaupun dari segi hujah, bila pijak habis, dari hujah, tapi dengan cara, tapi dari segi bahasa, gunakan bahasa dan kaedah yang paling lembut. Ini antara kaedah ulama dahulu berdakwah, menyampaikan ilmu. Sebab tujuan kita bukan nak kutuk orang. Tujuan asalnya sampaikan kebenaran, nak supaya agama Allah tu diterima. Kebenaran itu diterima. Itulah tujuan kita berdakwah dan menuntut ilmu dan menyampaikan ilmu. Okey, sekarang hadis dah berapa ayat dah? Dalil ni yang dah 5 ayat dah. Wa iza tuliyat 1 2 3 4 5. Okey, dah 5 dalil. 5 dalil Ahlussunnah wal Jamaah. 1 dalil dikemukakan oleh 2 dalil dikemukakan oleh ulama fuqaha. Yang pertama dalil akal, dalil tafsiran, kata tafsiran yang bertambah bukan iman, bertambah adalah sesuatu yang perlu diimani, sesuatu yang diimani. Dan hujah yang kedua, mereka bawakan hadis tadi, jadi dah ditolak. Kemudian masuk pada bab seterusnya. Kata Syekh, okey, kita tengok pada teks bahasa Melayu. Perenggan bawah, perenggan yang tengah ni baca sendirilah insya-Allah. Pasal semua nama-nama orang. Nabi SAW telah menyifatkan perempuan dengan sifat kurang akal dan agama. Ini hadis berkaitan dengan perempuan yang kurang akal dan agama. Orang perempuan kalau dengar jangan marah. Nabi kata. Tapi kita tengok bertafsiran, kenapa perempuan kurang akal dan agama? Kerana kurang amalnya ketika waktu mereka datang haid. Jadi kurang sebab apa? Bukan sebab mereka ni hati mereka atau mana mereka kurang beriman dan sebagainya, tidak. Tapi kurangnya amal disifatkan sebagai kurangnya agama, kurangnya akal. Dan ini satu orang perempuan kata, habis lelaki lah sempurna. Ya. Ya, Allah ciptakan kesempurnaan akal pada lelaki, kesempurnaan emosi pada wanita. Laki kita logik sampai tak raikan orang punya perasaan. Betul tak? Kita kalau buat cerita tu kan, semua cerita logik, kita rasa macam hebat dah kan. Orang pun geram je kan. Biasa macam tu, kita rasa macam kita cerita dengan anak sendiri, bukan cerita orang lain.
kita rasa rod macam ilmiah cukup dah. Kan, lepas tu kena bantai. Betul lah abang cakap, tapi gaya tu menyakitkan, dia kata. Kan? Nampak, perempuan perasan dalam konteks yang lain. Jadi dengan gabungan yang sempurna emosi dengan sempurna akal, hidup bersama, sekiranya memahami satu sama lain, dia akan semakin lengkap melengkapkan. Kadang-kadang dengan emosi seseorang tu kurang akalnya. Kadang-kadang dengan akal dikurang, dengan logik yang ada dikurang emosinya, kurang pedulikan sebagainya. Dengan adanya gabungan Allah jadikan gandingan lelaki dan perempuan, maka sempurna. Sebab tu perempuan tidak diwajibkan dengan banyak benda. Mereka taat kepada Allah, mereka buat amalan, mereka solat, jaga solat, taat pada suaminya dan tidak melakukan syirik kepada Allah, mereka ada syurga. Mudah. Lelaki akal sempurna ni lebih sikit kerja. Tapi mereka diberikan tanggungjawab, berikan kuasa dan sebagainya. Okey. Jadi Allah Nabi sifatkan wanita itu kurang akalnya. Kurang akalnya. Bila kata kurang akal dan agama, ini juga mengisyaratkan bahawa iman itu bertambah pada seseorang, ada yang lebih, ada yang kurang. Lelaki yang sempurna imannya lebih sempurna banding dengan wanita. Wa qala sallallahu okey, orang tanya, adakah lelaki semua lebih sempurna? Tak. Dipanggil jins artinya spesies laki. Laki ni kebiasaannya lebih waras, kejadian lelaki. Tapi ada juga lelaki yang tak sempurna. Ada setengah wanita kerana menuntut ilmu, kerana dia berhati-hati dalam, dia lebih sempurna akalnya berbanding dengan lelaki. Aisyah radhiyallahu anha, wanita-wanita sahabiat yang ramai yang sempurna akalnya, Allah berikan kesempurnaan pada orang-orang tertentu. Cuma ceritakan tentang secara umum, secara jinsnya, secara jins apa? Spesies lelaki ni banyak gunakan logik ataupun biasanya dia gunakan logik dan dia sanggup bekerja lebih. Bila dia rasa diberi tanggungjawab, orang percaya pada dia makin semangat buat kerja, betul tak? Walaupun penat. Jadi perempuan pujuk, abang pandai bang. Mati-matian lah pergi buat kerja kan. Perempuan ni pandai main emosi. Allah berikan kepercayaan pada lelaki pada banyak perkara. Tanggungjawab, jihad, berkaitan dengan cari nafkah dan sebagainya. Allah berikan kepercayaan kerana Allah berikan akal. Yang berkata rijalu qawwamun 'alan nisa, qawamun. Orang yang memimpin, orang yang meluruskan, orang yang menjadi tonggak kepada wanita. Wanita bergantung pada lelaki, wanita dipimpin oleh lelaki sebagainya. Allah jadikan begitu. Itulah dasarnya. Allah berikan kepercayaan, Allah berikan kelebihan, Allah berikan kepercayaan, Allah beri tanggungjawab. Bertanggungjawab lebih artinya memang berjawatan besar, ada jawatan, namun penuh dengan tanggungjawab. Okey. Jadi hadis ni salah satu daripada dalil yang digunakan ulama, dalil yang ke-6 dalam senarai dalil-dalil yang dikemukakan berkaitan dengan bertambah dan berimannya iman seseorang. Mana iman boleh bertambah dan berkurang. Seterusnya dalil yang ke-7. Dalil yang ke-7, Nabi bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Okay, Nabi bersabda, tidak sempurna iman seorang kamu sehinggalah aku lebih dicintainya daripada anak, bapa dan seluruh manusia. Jadi Nabi kata tidak beriman, itu tidak sempurna iman seorang dari kalian. Dan makna ini disepakatkan oleh ulama, termasuk ulama Hanafiyah. Arti tidak beriman itu tidak sempurna iman. Jadi maknanya apa? Iman itu ada iman yang sempurna, ada iman yang tidak sempurna. Mana boleh kata orang yang cinta keluarga dia lebih daripada sunnah Nabi, dia ni kafir? Hanafiyah pun tak kata. Semua sepakat la yu'minu sini adalah tidak
beriman dengan iman yang sempurna. Tidak iman yang sempurna. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Maksud menafikan iman dalam hadis ini ialah menafikan kesempurnaan. Banyak lagi hadis seperti ini. Okey, sebelum pergi pada hadis yang lain, tidak beriman salah seorang dari kalian sehinggalah kalian menjadikan aku orang yang lebih dicintai. Macam mana kita nak cek kita ni lebih cinta Nabi ke cinta anak, keluarga dan ayah kita? Macam mana cara nak cek? Zaman sekarang ni banyak tak orang hina sunnah Nabi SAW? Ramai, betul tak? Ramai. Cerita orang kafir yang hina, cerita kartun ni satu. Yang kedua, orang suka-suka buat hadis palsu, orang suka-suka cerita tentang sunnah Nabi, urusan Nabi ni semua kan buat tidak pedulikan ajaran Nabi SAW atau menghina sunnah Nabi. Orang Islam sendiri ramai yang liberal sekarang ni hina semua ni. Apa perasaan kita? Kalau kita rasa tenang, relax, ketawa pula. Kita bukan sensitif, tapi rasa kelakar. Jadi bahan, jadi suka membahan. Kita kena cek balik. Kalau benda yang sama, kalau nama mak kita dipermainkan, kalau ayah, nama ayah kita dipermainkan, atau anak kita dituduh dengan jenayah. Contohnya hari ni berapa bulan? 3 Januari. Orang kata anak kita, katalah kita bawa anak kita sekali di Dewan Baitul Salam. Okay. Orang kata anak kamu bernama Dolah. Tak akan ada orang nama Allah. Ini contoh. Si Dolah pada 3 Januari 2022 pada pukul 9.30 malam telah didapati merompak satu kedai emas di Kota Baru. Disebut detail. Orang yang tak tahu nampak detail ni, tuduhan detail. Nama diketahui, tempat dan sebagainya. Yang tak ada ilmu nampak apa? Nampak fakta tak fakta? Fakta. Okey, katalah yang dituduh tu anak kita. Kita tak tahu. Kalau kita tak tahu, kita kata apa? Kita tetap pertahankan. Anak aku kot. Cuba cek semula. Okey, tu kalau kita tak tahu. Kita tetap akan berhati-hati nak terima satu benda tu. Tapi kalau kita tahu anak kita memang kat Dewan Baitul Salam dengan kita, tiba-tiba orang tuduh anak kita dengan tuduhan begini, kali pertama kita cakap apa? Cek balik kot, salah orang kot. Cuba tengok balik. Kita akan tanya, cuba tengok kamera betul-betul, tengok CCTV betul-betul. Anak saya dengan saya. Okey. Tiba-tiba orang tu ulang balik. Ya, Dolah bin Ahmad. Kita tahu siapa nama Dolah Ahmad. Telah melakukan rompakan di Kota Baru. Rompak kedai emas pada 3 Januari jam 9.30 malam. Pakai baju sekian. Makin dia keluarkan bukti, kita makin nak lempang, betul tak? Sebab kita yakin. Kita yakin anak kita tak bersalah. Waktu itu bezanya orang berilmu dengan orang jahil. Tapi saya tak cerita tentang ilmu dulu, cerita tentang perasaan. Perasaan. Bila orang ulang-ulang balik, kita makin marah. Tapi yang berlaku zaman sekarang berbeza. Orang tu hina sunnah Nabi sekali, kita marah. Dia ulang kali kedua, makin marah ke makin biasa? Ulang kali ketiga, banyak syubhat yang berlaku dalam masyarakat, banyak syirik berlaku dalam masyarakat, banyak bid'ah berlaku dalam masyarakat, banyak hadis palsu berlegar dalam masyarakat, berpunca daripada orang Islam tak sensitif. Tak sensitif dengan agamanya. Tidak ada gairah dalam mempertahankan agama. Malah yang ada berebut nak raikan. Sebab tu saya tengok satu video seorang syekh buat tentang perubahan fatwa berkaitan dengan haram mengucapkan selamat kepada perayaan kufar. Dalam kitab-kitab fiqh, daripada haram berubah jadi harus. Lama-lama harus berubah jadi sunat.
Lepas tu berubah jadi wajib. Wajib dalam konteks. Lepas tu berubah, siapa yang tak ucapkan tahniah, neraka Jahannam. Dia bawakan klip mana perubahan daripada benda yang haram berubah jadi wajib, dan orang yang tegakkan hukum masuk dalam neraka sampai tahap macam tu. Sebab ni meraikan kadang-kadang kerana terbiasa. Sebab tu kita perlu kembali kepada syarak. Tengok kita cinta pada Nabi, tahap cinta pada bila Nabi katalah yang orang tuduh, perempuan sekarang kata Nabi, ramai perempuan terpengaruh bahawa Nabi kahwin ramai ni, tuduh bila cerita tentang poligami dia akan perasaan. Datang golongan-golongan yang tak betul, yang bertahankan dengan feminisme ni, datang kata Nabi kata kuat nafsu. Tuduhan yang sangat berat. Ada tak masyarakat? Ada. Kita yang dengar ni, sama wanita ataupun lelaki, kali pertama dengar, kita terangkan balik. Disebut lagi, sebut lagi. Apa perasaan kita? Ada orang yang marah. Ada orang yang makin diulang makin hilang marahnya. Jadi biasa. Sebab apa? Kita rasa macam tak apalah, biar. Berbeza dengan ketika anak kita dituduh. Kalau anak kita akan perjuangkan, kita akan makin orang ulang makin kita marah. Sebab apa? Sebab kita betul-betul anak kita ni betul-betul kita pertahankan. Puncanya satu. Punca kenapa? Puncanya kerana ilmu. Orang Islam bukan tak cintakan Rasulullah. Orang Islam bukan tak cintakan agama. Tapi puncanya dia jahil. Orang ajak manusia istighasah dengan Nabi ramai-ramai, kenapa dia boleh relax? Sedangkan dia sendiri nak pertahankan tauhid, mereka sendiri nak lawan dengan syirik. Sebab jahil tentang jahil dan syubhat yang banyak. Kejahilanlah yang menyebabkan manusia hilang sensitif. Kejahilan yang menyebabkan manusia jadi melampau jahil. Sebab tu segala penyakit, segala masalah masyarakat berpunca daripada kejahilan. Jahillah menyebabkan kita bertolak ansur pada bab yang perlu tegas. Jahillah yang menyebabkan kita tegas dalam bab yang sepatutnya bertolak ansur. Jahillah menyebabkan pergaduhan berlaku pada perkara yang kecil. Jahillah menyebabkan boleh berlakunya persepakatan dalam masalah yang besar. Betul, kebaikan dalam agama berpunca daripada agama. Dan cinta Nabi Rasul sebagainya, semua ni dia bermula daripada ilmu dulu. Kenal. Kalau kita kenal betul-betul sunnah Nabi, contoh berkaitan dengan sunnah Nabi SAW, bila orang tuduh Nabi dengan satu tuduhan, kita ada ilmu, kita takkan terpengaruh. Dan kita tahu mauqif, kita punya pendirian tegas dan jelas. Orang yang jahil, dia tak ada pendirian yang jelas dalam segala isu. Sebab tu ilmu lah, puncanya cerita tentang cinta Rasul bermula dengan ilmu, cerita tentang apa semua bermula dengan ilmu. Ilmu adalah asas kepada segala kebaikan yang ada pada seseorang. May yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Hadis Sayyidina Muawiyah, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan Sayyidina Muawiyah, bila Allah ingin kebaikan pada seseorang, Allah bagikan dia ni faqih dan faham dalam agama. Kalau kita tak faham, ilmu salah, kita pun percaya kepada salah, beramal kepada salah, berdakwah pada benda salah, dan bersabar dan berjuang pada perkara yang salah. Kalau ilmu betul, baik dah. Cukup baik. Beramal bertambah baik. Berdakwah dengan ilmu yang betul bertambah baik. Berjuang dan bersabar di atas perkara betul bertambah baik. Cuma ilmu yang tak diamalkan, kuranglah kebaikannya. Kurang kebaikannya. Ilmu yang diamalkan tapi tak disampaikan, kuranglah, takkan sempurna selagi tak disempurnakan segala tuntutan yang dalam yang disebutkan surah Al-Asri. Okey. Kita tengok pada seterusnya. Jadi ni bab berkaitan dengan iman. Iman apabila tidak beriman atau tidak sempurna iman seorang kalian, tidak sempurna iman seseorang kalian selagi dia tidak menjadikan Nabi, aku lebih dicintai lebih daripada anaknya, bapanya dan seluruh manusia. Kita habiskan sikit ya, insya-Allah. Banyak lagi hadis seperti ini. Begitu juga dengan hadis syafaat. Hadis syafaat berkaitan dengan seorang kafir dikeluarkan daripada neraka kerana kadar iman sebesar zarrah yang ada dalam jiwanya. Sebesar zarrah dan juga misqala habbah, misqala zarrah dengan misqala lafaz hadis syafaat. Maksudnya Allah di hari kiamat seorang itu dikeluarkan daripada neraka.
Allah tengok dalam ni, selagi ada iman, Allah perintah malaikat keluarkan ahli neraka yang ada iman sebesar zarah, yang ada iman sebesar mana ada tiga lafaz kita pernah baca sebelum ni, nak tak hafal secara detail sekarang ni. Mana satu persatu mereka dikeluarkan berdasarkan kepada kadar iman yang ada mereka. Artinya iman itu berbeza daripada satu orang dengan seorang yang lain. Iman bertambah dan berkurang, bukan sama semua sekali. Seperti berkata Murji'ah kata iman ahli bumi, ahli langit, iman kami sama Abu Bakar, sama semua sekali. Sebab makna iman yang mereka letakkan iman at-tasdiq. Sedangkan hadis ini menunjukkan bahawa iman berbeza-beza. Ada orang ada orang yang masuk syurga tanpa hisab. Ada orang ada masuk syurga selepas hisab. Ada orang Allah mudahkan hisabnya. Ada orang Allah susahkan hisabnya. Ada orang yang masuk neraka dulu baru dikeluarkan, tapi awal keluar. Ada yang lambat keluar. Berdasarkan apa? Berdasarkan kepada tahap keimanan yang ada pada hamba tersebut. Okey. Hadis yang ketujuh berkaitan dengan hadis kelima berkaitan dengan tentang perempuannya, kurang akal dan agama. Dalil yang ketujuh berkaitan dengan la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang kalian. Yang ke-8 dalil yang ke-8 adalah dalil berkaitan dengan hadis syafaat. Yang ke-9 hadis cabang iman. Iman ada banyak cabang dan semuanya adalah amalan-amalan. Daripada amalan berkaitan kalimah la ilaha illallah sampai membuang duri daripada jalanan. Itu hadis dari yang ke-8. Hadis yang menyatakan orang yang di hatinya ada sebesar biji sawi keimanan akan keluar dari api neraka. Ini berkaitan hadis syafaat. Berkaitan hadis syafaat. Maka selepas ini bagaimana boleh dikatakan bahawa iman penghuni bumi dan langit adalah sama? Mana iman manusia dengan malaikat sama dan juga tidak ada beza, sebab maknanya adalah tasdiq, adalah membenarkan. Dan yang membezakan mereka adalah perkara yang lain selain iman. Ini kata Murji'ah, dia kata iman sama je. Yang beza bukan iman, yang beza amalan tu. Amalan tu yang berbeza. Amalan tu pahala dan dosa yang berbeza. Bukan iman seseorang. Iman tak berubah, iman kekal. Ini kata golongan Murji'ah. Dia kata Allah, macam mana boleh dikatakan demikian? Penjelasan para sahabat mengenai perkara ini adalah banyak. Okey, berkaitan dengan sahabat kita masuk pada minggu depan insya-Allah. Jadi asar sahabat ni pun alangkah baiknya kalau dicetakkan bahasa Arabnya sekali, teks bahasa Arab, iaitu kaul-kaul sahabat. Kaul sahabat ni kebanyakan hari-hari ni pernah buat kuliah. Sangat menarik sebenarnya kalau difahamkan, tapi kita akan maknakan secara umum insya-Allah. Makna-makna berkaitan kata-kata sahabat yang menunjukkan bahawa iman itu bertambah dan berkurang. Okey, jadi ayat Quran dah habis. Hadis Nabi juga Syekh tak fokus ini sebab Syekh dah pernah bincangkan sebelum ni berkaitan hadis-hadis, dan yang depan ni beliau akan bawakan asar-asar sahabat Nabi SAW yang menunjukkan bahawa mereka memahami bahawa iman itu bertambah dan berkurang. Wallahu alam. Kita buka pada soalan jap insya-Allah. Orang punya buku jangan catat. Okey insya-Allah. InsyaAllah. Ada insyaAllah. Oh tadi, okey. Okey, ada insyaAllah. Okey, kedai kopi boleh, tapi kalau soalan yang ada kepentingan umum boleh tanyakan di kelas lah. Soalan yang berkaitan peribadi ataupun berkaitan dengan kita rasa memang kita saja yang perlu, kita boleh tanya di luar insyaAllah. Kalau tak ada insyaAllah kita sampai sini saja. Anda minggu lepas anda tak ingat, anda buka balik rumah, anda tengok di komen ada yang tanya tapi tak ingat soalan apa. Di komen di Facebook pada pertemuan yang lepas tapi tak ingat. Tak apalah insya-Allah sampai sini saja. Tak ada apa-apa insya-Allah. Kita tutup insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.